lihat contoh 8. Okey, dalam kita punya di sini. Okey, untuk menjawab contoh soalan dalam contoh 8 ni, kita pergi pada slide sebelumnya. Itu slide yang kita nampak beberapa kali tadi. Okey, bila kita nak lakukan pertukaran pemboleh ubah, okey, daripada Cartesian kepada sfera, maksud saya daripada koordinat Cartesian kepada koordinat sfera, maka kita kena gunakan di sini X seperti ini, Y seperti ini dan Z seperti ini. Okey, jadinya kalau ada X, Y dan Z dalam mana-mana batas ataupun dalam mana-mana fungsi integran, kita kena gunakan pertukaran pemboleh ubah seperti ini. Jadinya X adalah di sini, ni adalah Y, ni adalah Z. Okey, dan ni adalah kekal, iaitu kita punya dV. Okey, kita dah sebenarnya kita di awal tadi kita dah terbitkan, kita dah derive. Okey, pertukaran pemboleh ubah ini. Okey. Jadi kita tengok contoh 8. Okey, saya tertinggal sedikit, sepertinya di sini ada punca kuasa. Okey. Jadi kita tengok pada batas kita Z, maka di sini mestilah batas pada Z, kemudian Y dan X. Sekarang ni kita nak selesaikan. Okey, kita nak selesaikan kamilan ini. Kita bukan nak cari isi padu. Sebab apa kita bukan nak cari isi padu? Sebabnya adalah kita punya integran kita bukannya satu, tapi integran kita adalah fungsi. Okey, maka kita terus selesaikan. Tak kisahlah apa pun maksudnya bagi kamilan ini. Adakah ia luas permukaan, adakah ia sfera, bukan sfera, maksudnya adakah ia luas permukaan, adakah ia satu luas ataupun isi padu, itu adalah perkara yang nombor 2 atau nombor 3, tapi yang penting kita nak selesaikan di sini. Okey, saya tulis mula di sini. Okey, di sini saya nampak ini seolah-olah satu, semua ni saya nampak katalah ni adalah saya punya rantau saya di sini. Okey, saya nampak ni adalah satu bulatan. Okey, sebab X dan Y daripada -2 ke 2 ni adalah atas dan bawah kepada bahagian saya, bulatan saya. Okey, contohnya di sini. Okey, saya ada X, saya ada Y, kemudian saya ada seperti ini. Okey, di sini mungkin -2, -2, ni adalah 2. Kemudian di sini Y sama dengan negatif, Y sama dengan punca kuasa 4 tolak X kuasa 2, dan di sini yang bawah adalah negatif 4 tolak X kuasa 2. Okey. Jadinya bila setelah beberapa ketika kita akan terbiasa dengan setengah fungsi yang kita boleh agak bentuknya. Okey, di sini maksudnya adalah ibaratnya kita lukis suatu jalur daripada sini. Kita gerakkan jalur tersebut pada arah X positif. Okey, jadinya that's why kita ada X di luar sini. Okey, kemudian kita tengok pada batas Z pula. Okey. Di sini kita ada Z sama dengan kosong, maka kalau saya boleh lukis di sini Z, katalah ni adalah terpulang, kita nak buat macam mana, katalah saya namakan X, Y. Okey, sebab saya nak samakan dia dengan contoh gambar di sini. Okey, kemudian kita ada batas yang kita lukis ini, bukan batas tapi rantau R. Okey, saya lukis di sini, iaitu kita ada 2, -2, -2. Cuma kita nak tahu yang atas ni bagaimana, tapi yang bawah kita tahu adalah paksi XY. Okey, ni adalah paksi, bukan paksi tapi adalah satah XY. Satah XY. Okey. Boleh padam sikit di sini. Okey. Okey, kemudian yang atas ni pula kita selesaikan di sini. Okey, ni adalah Z kita. Maka kita ada Z sama dengan punca kuasa 4 tolak X kuasa 2 tolak Y kuasa 2, iaitu memberi kita X kuasa 2 tambah Y kuasa 2 tambah Z kuasa 2 sama dengan 4 2 kuasa 2, iaitu suatu sfera. Okey,
Itu bahagian atas sfera sahaja. Okey, kenapa bahagian atas? Sebab kita hanya positif di sini, bukan negatif. Maka kita boleh agak yang mana kita ada sfera dengan jari dua, maka sudah pastilah kita boleh terus sambung di sini. Okey, dan ini adalah 2. Okey, jadi sekarang kita dah nampak sebenarnya kita ada hemisfera lah, okey, bahagian ataupun sfera yang di bahagian atas saja. Maka sekarang ni kita nak selesaikan kameran kita ini. Okey, kita boleh terus kalau kita boleh lah. Okey, kita kalau kita mampu selesaikan, kita boleh selesaikan terus dalam koordinat Cartesian. Okey, ataupun mungkin kita boleh gunakan, kalau kita nak gunakan koordinat silinder, maaf, kalau koordinat silinder yang kita dah belajar sebelum ni adalah R kuasa 2, Z kuasa 2, punca. Okey, mungkin anda boleh cubalah. Tapi dalam ini kita boleh gunakan koordinat sfera. Sebab apa kita nampak beberapa advantage. Contohnya di sini kita boleh ringkaskan. Ini adalah rho kuasa 2. Yang mana punca kepada rho kuasa 2 adalah rho lah. Okey, ini adalah kita punya dV. Okey, jadinya dalam ni kita tulis semula kita punya pepejal kita, G kita dalam bentuk koordinat sfera. Okey, jadi saya lukis semula di sini seperti ini. Okey, oh maaf, tak apa jadi bentuk dia. Okey, saya perlu lukis paksi dulu. Okey, di sini, di sini, kemudian seperti ini. Okey, kemudian saya boleh lukis satu. Saya boleh tandakan X ni, Y ni, Z. Okey, di sini saya ambil mana-mana titik pun, okey, saya akan dapati bahawa titik pedalaman saya sentiasa daripada 0 sehinggalah 2. Okey, tak kisahlah saya bahagian mana pun, sentiasa titik pedalaman saya mempunyai jarak daripada 0 sehinggalah, maaf ni terkeluar, 0 sehinggalah 2. Okey, jadinya saya boleh tulis rho saya daripada 0 ke 2. Okey, kemudian saya boleh lukis satu jalur. Okey, saya ambil satu warna oranye sini. Saya bermula daripada sini. Okey, dan kalau inilah jalur saya, maksudnya saya bermula daripada phi sama dengan 0 dan saya akan tamatkan dia pada phi sama dengan pi per 2. Okey, sebenarnya sudut inilah, ini adalah saya punya jalur saya. Okey, kita dapat tutup keseluruhan jalur sini dengan bila mana kita ambil phi daripada 0 sehingga pi per 2. Kemudian apa kita akan buat adalah kita akan gerakkan jalur ni, okey, daripada sudut X positif, iaitu di sini, iaitu theta sama dengan 0. Okey, theta sama dengan 0. Kita akan pusingkan sebanyak 2 pi, maka kita akan dapat tutup keseluruhan hemisfera di sini. Maka theta kita adalah daripada 0 ke 2 pi. Okey, kita boleh check di sini. Okey, betul. Jadinya kita boleh tulis semula kita punya G adalah rho theta phi, iaitu 0 rho hingga ke 2
dan theta daripada 0 hingga 2 pi, kemudian phi daripada 0 hingga ke pi per 2. Okey, jadi kamiran kita sikit lagi kita boleh selesaikan. Rumahnya ini sekarang kita dah selesaikan batas, cuma di sini sedikit kita nak selesaikan, iaitu kita ada Z kuasa 2 punca, Z kuasa 2 tambah X kuasa 2 tambah Y kuasa 2. Okey, di sini kita gunakan identity di atas ni, iaitu rho cos phi. Maka di sini adalah rho cos phi. Jadi kita akan kuasakan 2 ke semuanya. Kemudian kita ada ke sini, ni adalah rho kuasa 2. Okey. Jadi kita ada rho kuasa 2 darab dengan di sini kita boleh hapuskan. So kita dapat rho kuasa 3 cos phi kuasa 2. Okey. Jadi kita boleh tulis mula kamiran kita di sini. Okey, kita dah tukar semua batas daripada Cartesian kepada koordinat sfera. Maka terpulang pada kita nak buat macam mana. Okey, jadinya kita tulis mula ini, dan kita ada integran kita, iaitu rho kuasa 3 cos phi kuasa 2, kemudian dz dy dx ini adalah kita punya dv, dan dv untuk Cartesian, untuk sfera adalah rho kuasa 2 sin phi, kemudian kita ada d rho d phi d theta, kemudian rho daripada 0 hingga 2, phi daripada 0 sampai pi per 2, theta daripada 0 sampai 2 pi. Okey, kita dah tukarkan semuanya di sini. Okey, boleh cek balik betul ke tidak. Okey, cara seperti ini. Okey, ini agak panjang tapi saya rasa tak berapa mungkin tak berapa sukar. Kita akan cuba. Okey, ini adalah pi per 2. Ini adalah rho 0 sampai 2. Ini adalah rho kuasa 5. Ini adalah sin phi. Ini adalah cos phi kuasa 2. Ini kita ada d rho d phi d theta. Okey, ini. Kemudian kita kamikan dulu. Sekarang ni terhadap, mungkin saya boleh cek betul atau tidak. 0,2 pi, 0 pi per 2, 0 ke 2, cos phi kuasa 2 sin phi d rho d phi d theta. Okey, betul. Sekarang kita kamikan terhadap rho. Jadi di sini kekal. Okey, sekarang ni tak bergantungan dengan rho, jadi dia adalah pemala. Jadi kita dapat rho per 6, rho kuasa 6 per 6. Okey, ataupun saya tuliskan pemala dulu di sini. Okey, sila sin phi cos phi kuasa 2, dan di sini saya dapat rho kuasa 6 per 6. Saya boleh gantikan rho daripada 0 ke 2. Okey, saya boleh keluarkan pemala. Okey, so di sini kita ada sin phi cos phi kuasa 2. Okey, di sini kita ada tadi kita gantikan adalah 2 kuasa 6 tolak 0.
di phi di theta. Okey. Jadinya 2 kuasa 6 adalah 2 kuasa 3 darab 2 kuasa 3, iaitu 8 darab 8, iaitu 64. Jadi kita boleh keluarkan di sini 64 per 6, ataupun kita bahagikan 2, kita dapat 32 per 3. Okey, 64 per 6, betul ke? 32 per 3, okey, betul. Okey, sekarang ni dah tamat. Okey, ataupun saya tulis semula, takut kita tersilap. Tak apa, semula. Okey, kita ada sin sini, cos di sini, di phi theta. Okey, ni mudah saja sebab kita nampak di sini bila kita bezakan cos, kita akan dapat sin, maka kita boleh agak, maksudnya kita ada, kalau saya gunakan pen yang lain. Okey, maksudnya sini kalau kita bezakan di phi dengan cos 3 atau cos phi kuasa 3, kita akan dapat 3, saya gunakan ruang di bawah, 3 cos phi kuasa 2, kena bezakan di dalam pula, iaitu negatif sin phi, maka kita dapat negatif 3 sin phi cos phi kuasa 3, kuasa 2. Okey, jadi yang ini adalah apa yang kita nak. Kita nak kamikan dia, jadinya kita kamikan kedua-dua bahagian, maka kita akan dapat keseluruhan ini dibahagikan negatif dengan negatif 3. Okey, maka dengan kata lain kita dapat, okey, di sini, maka kita akan dapat keseluruhan di sini, iaitu cos theta kuasa 3, dan kita dapat di sini negatif 1 per 3, sebab ni kena bawa ke kiri. Okey, jadi kita dapat negatif 1 per 3. Kemudian kita ada phi sama dengan kosong pi per 2 di theta. Okey, sedikit panjang. Okey, jadi kita tak apa, kita cuba 32 negatif 9. Okey, 2 pi theta sama dengan kosong. Di sini kita ada cos pi per 2 ataupun cos 90, iaitu 1, iaitu kosong, kuasa 3, tolak dengan cos kosong, okey, iaitu 1 kuasa 3 di theta, iaitu di sini kita dapat 32 per 9, 2 pi theta sama dengan kosong. Di sini 1 saja. Jadi ini adalah pemalas 1. Okey, maka kita akan dapat 2 pi. Okey, iaitu saya sambung di sini 32 per 9. Kita akan dapat 2 pi. Maka sini adalah 64 pi per 9. Okey, iaitu sama seperti jawapan dalam nota kita lah. Okey, jadinya kita selesai dengan koordinat sfera kita. Okey, cuma kena ingat dah, bila pertukaran pemboleh ubah, maka kita kena fahami bagaimana untuk menulis semula kita punya rantau ataupun kita punya pepejal G kita daripada koordinat Cartesian kepada koordinat sfera. Sama juga kalau kita ada koordinat Cartesian, kita nak tukar kepada koordinat kutub, kita kena gunakan lah, kita kena tukarkan dia, kita gunakan parameter-parameter yang adalah, contohnya X, Y, R, theta dan sebagainya.
Okey, jadi kita boleh selesaikan. Okey, jadinya saya kira dah cukup dah contoh sampai contoh 8 di sini. Okey, anda boleh terus buat soalan tutorial yang saya akan muat naik nanti. Jadi ada pelbagai soalan dan saya kira cukuplah untuk membantu pemahaman anda semua. Okey, sekian sahaja. Ada satu topik terakhir yang kita akan lihat nanti, tidak berapa panjang, iaitu pertukaran pemboleh ubah dengan menggunakan Jacobian. Okey, itu kena tunggu video yang seterusnya. Sekian, terima kasih.